Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak update balik pokok yang klorosis hari itu yang kita dah buat rawatan. Okey, sebelum itu kita intro dulu. Okey, baik. Sekarang ni pokok yang pertama yang mengalami masalah klorosis yang tidak sekata. Pokok ni saya dah buat video dan videonya ada dekat sini. Okey, sekarang ni kita fokus pada daun-daun yang lama dululah. Ini saya kira tunjuk balik keadaan dia. Daun yang sebelum ini. Kalau sahabat boleh tengok lah yang daun yang ada sekarang ni kebanyakannya daripada pucuk baru yang dah bertukar menjadi daun lah, dan tiada simptom yang ditunjukkan klorosis seperti sebelum inilah. Okey. Namun daun-daun yang lama ni terutamanya yang nekrotik ataupun yang tisu mati, memang dia sukar untuk pulih. Okey, sebab tisu mati ni dia memang tak akan hijau balik dah, sebab dia dah memang kering. Jadi daun yang nekrotik biasanya dia akan pulih perlahan-lahan Okey, secara beransur-ansur lah. Dan sekarang ni kalau kita tengok pada pokok ni kebanyakannya daun baru lah. Okey, kalau kat bawah ni ada satu daun yang mengalami nekrotik lah. Contohnya yang ini. Cuba sahabat tengok. Sekarang ni ada pula serangan karak daun ataupun bintik baldu. Okey. Sekarang ni kita berjaya menghentikan penularan nekrotik pada daun ini. Okey, nekrotik ni tisu mati sebagai contohnya yang belakang ini. Okey, yang ini dia tak akan sembuh dah ni. Cuba sahabat lihat pada bahagian daun yang lain tu dia mula hijau balik lah. Yang nekrotik memang tak boleh buat apa dah. Okey. Sekarang ni kita perlu fokus pada pucuk baru lah. Yang ni daun lama yang ada kesan nekrotik kat tepi. Okey, kalau simptom macam ni biasanya pembajaan lah yang kurang air, pembajaan sebatian dan kurang air. Okey, yang ni pokok yang kedua Okey, pokok kedua ni bahagian lain tak ada, bahagian sebelah kiri ni saja, sebelah kanan ni daun lama dia, tengok. Kalau sahabat tengok betul-betul dia nekrotik yang warna kuning, klorosis. Bukan nekrotik ini klorosis. Yang ni daun lama lah. Daun lama ni dia akan mengambil masa yang cukup lama lah untuk pulih. Kalau tidak dia akan kekal macam tu. Seperti yang ini. Ini daripada kesan pembajaan sebatian yang tak cukup air, pH tanah rendah, kekurangan unsur nutrien Te yang tidak dapat diserap oleh pokok. Semua tu berkait rapat lah antara pH tanah dengan trace element. Yang seterusnya biasanya dia apabila air hujan terkena pada bahagian tanah, terutamanya tanah saya ni dia jenis berpasir, dia mudah licin, larut resap. Jadi unsur Te tu senang dihanyutkan oleh air hujan lah. Okey, yang ini twig blight kalau macam ni dia tunas tu mati. Tapi kalau kita dah buat semburan racun serangga dan racun kulat, jadi twig blight tadi tu boleh diatasi lah. Okey, dan sekarang ni pembajaan saya menggunakan folia. Contohnya minggu pertama racun serangga, racun kulat yang dicampur dengan double booster. Minggu kedua Capmac. Minggu ketiga ulang balik racun serangga, racun kulat dan juga double booster. Kemudian diikuti dengan minggu berikutnya, minggu keempat A-Zinc mix, iaitu sumber Te. Okey, kita pergi ke pokok seterusnya. Okey, yang ini pokok yang ketiga lah yang saya buat rawatan hari tu. Jadi pokok ini penggunaan folia yang sama lah seperti yang saya dah nyatakan tadi. Okey, cuba sahabat tengok dia punya perubahan. Jadi saya nak tunjuk yang kat sini ialah yang ni yang lama dulu.
dia punya nekrotik memang tak akan sembuh lah. Seperti yang saya dah cakap. Cuma kita boleh ubah dia punya yang klorosis sajalah, yang kuning yang tak teruk sangat. Okey. Dan untuk pengetahuan sahabat, yang ini bukan serangan kulat. Sebab kalau serangan kulat, contohnya antraknos ataupun hawa daun, dia akan terkena pada seluruh pokok dan dia akan berjangkit. Jadi yang ini lebih kepada tanah yang tidak subur dan juga pembajaan yang tak betul lah. Okey. Seperti yang ini, dia akan lama-lama dia akan pulih lah, daun akan jadi hijau gelap balik. Kat sini yang paling penting sekali lah, kalau nekrotik macam ni, sahabat tak perlu risau lah, kecuali dia serangan kulat. Kalau kerana pembajaan kita, dia hanya akan terbakar beberapa helai daun lah. Okey, jadi pembajaan tu penting sekali untuk kita pilih jenis baja yang kurang mengandungi klorida lah, ataupun low chloride. Okey. Dan pembajaan sebatian ni baja kimia lah. Air perlu cukup lah. Okey, barulah kesan dia lebih baik. Okey, yang ini penggunaan folia yang saya sebutkan tadi, dibantu dengan baja sebatian, dan saya juga buat giliran dengan baja organik lah. Pembajaan saya sebulan sekali ataupun 3 minggu sekali. Saya akan selang-seli antara baja sebatian, kemudian 3 minggu berikutnya saya akan gunakan baja organik untuk memulihkan tanah balik. Dan biasanya baja organik ni dia mengandungi TE lah. Okey, seperti baja tunakun yang saya guna tu, dia ada sumber amino dan juga humic okey, yang boleh membantu memegang nutrien seperti trace element lah. Okey, yang ni pokok yang keempat. Ini daun lama dia. Okey, daun lama dia ni ada juga nekrotik, tapi dia tidak merebak lah, dan klorosis pun ada sedikit je lah. Okey, ini pokok yang bantut lah gitu yang saya tunjukkan. Okey, kalau sahabat tengok betul-betul lah, yang ni ada terbakar pada hujung daun, daun muda macam ni. Biasanya terlebih racun serangga, racun kulat. Sukatan tu kena ikut dos betul-betul lah. Okey, dia sebenarnya banyak faktor lah penggunaan racun serangga ni. Kalau sahabat tengok dia tak akan kena pada keseluruhan pokok, ada bahagian-bahagian tertentu saja. Bermakna ada bancuhan dalam pam yang kita buat tu, ada yang tidak sekata, dan juga jumlah kuantiti semburan yang kita sembur pada pokok. Itu antara faktor yang menyebabkan keadaan jadi macam ni lah. Ini kesan gigitan serangga pun ada juga. Okey. Jadi yang penting kat sini, kita fokus pada pucuk baru lah. Kalau pucuk baru yang keluar tu besar, sihat, dan juga tiada menunjukkan tanda-tanda hawa pucuk, maksudnya pokok kita tu akan terus membesar dengan baik lah. Okey. Yang ini adalah pokok yang saya buat rawatan klorosis. Dalam videonya ada kat sini. Okey, ini keadaan pokok ini sekarang lah. Dan hampir 90% daripada daun yang ada ni daun baru lah. Daripada pucuk dah bertukar menjadi daun baru. Okey, ini daun lama dia. Yang ni ada juga nekrotik. Dia intervenous chlorosis yang ni. Intervenous chlorosis ni dia akan menunjukkan simptom urat daun tu masih berwarna hijau, manakala bahagian daun tu yang berwarna kuning. Okey. Dan apabila keadaan dalam fasa pemulihan macam ni, daun yang intervenous chlorosis tadi dia dah bertukar sedikit demi sedikit lah ke arah hijau balik. Tapi sebenarnya untuk memulihkan daun lama ni memang agak susah lah, dan akan makan masa yang agak lama. Okey, sebagai contoh yang ni,
Kalau kita tengok pada daun baru dia tak ada simptom klorosis seperti sebelum inilah. Jadi kat sini penting kita fokus pada pucuk baru lah. Pastikan pucuk baru yang kita nak ni besar dan tidak mengalami tanda-tanda kekurangan nutrisi lah. Kalau pucuk yang keluar tu kecil kemudian tumbuh rapat-rapat, memang ada masalah TE lagi lah dan perlu dibuat rawatan lagi. Okey, setakat ini saja perkongsian saya untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.